Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibnu Mubarak membiarkan kudanya yang mahal, maaf atas sikit lagi, Ahmad bin Hanbal, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, kasih sayang kepadanya, menggadaikan sebuah timba kepada seorang penjual bahan makanan di Mekah. Ketika dia ingin menebusnya, penjual bahan makanan tersebut mengeluarkan 2 timba sambil mengatakan, ambil timba kepunyaan anda. Ahmad menjawab, saya ragu. Oleh kerana itu, simpan sahaja kedua-dua timba dan wang itu. Penjual bahan makanan tersebut memberitahu dia, ini timba anda. Saya hanya ingin menguji anda. Maka dia menyahut, saya tidak akan mengambilnya. Lalu pergi dengan meninggalkan timba kepunyaannya pada penjual bahan makanan itu. Ibnu Mubarak membiarkan kudanya yang mahal berkeliaran dengan bebas ketika dia sedang melakukan solat zuhur. Kuda tersebut merumput di ladang milik ketua kampung. Oleh kerana itu, Ibnu Mubarak meninggalkan kuda tersebut dengan tidak mengenderainya. Dikatakan bahawa Ibnu Mubarak pergi pulang balik, yakni berulang alik, dari Marwah ke Syria. Pada suatu ketika, gara-gara dia telah meminjam sebuah pen dan lupa mengembalikannya, An-Nakhai menyewa seekor kuda. Ketika cambuknya lepas dari tangannya dan jatuh, dia turun mengikat kudanya dan berjalan untuk mengambil cambuk itu. Seorang berpendapat, akan lebih mudah kalau anda mengendalikan kuda anda menuju tempat di mana cambuk itu terjatuh dan kemudian mengambilnya. Dia menyahut, saya menyewa kuda itu untuk pergi ke arah sana, bukan ke sini. Abu Bakar Ad-Daqqaq menyatakan, saya berkelana di padang belantara Bani Israel selama 15 hari. Dan ketika saya tiba di sebuah jalan, seorang prajurit menjumpai saya dan memberi saya seteguk air minum. Air itu menumbuhkan penderitaan dalam hati saya dan saya menderita selama 30 tahun. Rabi'atul Adawiyah menjahit bajunya yang koyak dekat lampu sultan. Tiba-tiba dia terkejut dan lalu sedar. Maka Rabi'ah mengoyak pakaiannya itu dan dia menemukan hatinya. Sufyan Ats-Tsauri pada suatu ketika bermimpi mempunyai sepasang sayap yang dapat digunakan untuk terbang dari satu pohon ke pohon yang lain di Firdaus, yakni syurga Firdaus. Seorang bertanya kepadanya, dengan cara apa hingga anda dianugerahi ini? Dia menjawab, wara'. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa kisah para ulama, para salafus soleh, bagaimana kuatnya pegangan agama mereka dan betapa mulianya sifat wara' mereka. Bukan sekadar wara' yang wajib seperti meninggalkan yang haram, tetapi wara' yang mengangkat kemuliaan mereka, meninggalkan perkara yang ada syubhah, dan wara' yang menjadikan mereka tidak boleh ditandingi oleh orang yang selepas mereka, iaitu mereka wara' pada perkara yang harus. Maka kesemua sifat ini datang daripada keikhlasan dalam beragama. Seorang yang ikhlas dalam beragama, maka Allah kurniakan kepadanya wara'. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya ikhlas dalam beragama. Artinya orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beragama, maka Allah pasti akan membezakan golongan ini dengan golongan lain. Maka Allah Ta'ala akan memberikan salah satu sifat keikhlasan ini ialah wara'. Ahmad bin Hanbal satu hari, dia tak cukup duit. Maka apa yang dilakukan ialah dia gadai timba dia. Gadai timba kepada seorang penjual makanan. Dia kata, saya nak hutang duit. Mintalah hutang RM20. Ini timba sebagai cagaran, sebagai rahnu, rihan. Maka pada waktu dia mampu untuk membayar hutang, dia pun datang. Dia kata, saya nak ambil balik timba saya dan ini duit. Pulangkan duit RM20. Lalu penjual ini sengaja nak menguji Imam Ahmad bin Hanbal. Dia keluarkan 2 timba. Dia kata, ini 2 timba, pilihlah mana satu. Pilih mana satu. Imam Ahmad dia lupa sifat timba dia, tak ingat. Lalu dia kata, saya tak tahu mana satu. Tak apalah, saya tak nak ambil dua-dua. Yang duit tu dibayar. Kemudian beliau cuba atau ingin meninggalkannya. Kata penjual, kejap-kejap, saya cuma uji awak je nak tengok. Nak tengok awak ni pilih yang mana. Ternyata awak seorang yang begitu wara'. Tak tahu, tak nak pilih. Lalu kata penjual makanan ini, sebenarnya ini timba awak. Saya tahu ini timba awak. Kata Imam Ahmad, tak, saya tak akan ambil. Kerana saya yang ragu-ragu, walaupun awak yang yakin. Kerana asas agama ni tuan-tuan berdasarkan apa yang kita ragu, bukan orang lain. Sebab tu bila kita solat 4 rakaat, kita ragu-ragu 3 ke 4, maka pegangannya lah kita sendiri, bukannya orang lain. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, maka beliau meninggalkannya. Nampak macam rugi, tapi tidak. Rugi bagi orang yang melihat wara' itu lebih mahal harganya. Kita rugi ni tuan-tuan bila kita rasa ada benda yang lebih, bila kita rasa benda itu lebih mahal. Tapi kalau ada benda yang lebih mahal, kita tak akan rasa rugi bila kita mendapatkannya, yang sifat wara'. Abdullah bin Mubarak, satu ketika dia pergi salat zuhur naik kuda, dan kudanya kuda yang mahal. Sebab kita tahu Abdullah bin Mubarak ini bukan sekadar seorang ulama, bukan seorang jutawan, seorang peniaga korporat, bahkan beliau juga seorang pejuang. Jadi kudanya mahal, bawa kuda. Tetapi kuda tadi dia tak ikat. Mungkin dia rasa sekejap cukup, atau dia rasakan kuda ni tak ke mana. Tiba-tiba kuda ini meragut rumput-rumput yang berada sekelilingnya, antaranya tanah ketua kampung. Lalu Abdullah bin Mubarak bila mana keluar, dia nampak kuda dia makan rumput, maka dia tak nak ambil kuda dia. Dia meninggalkan kudanya. Kenapa? Dia melihat kuda ini telah mengambil hak orang lain, dan itu kecuaiannya. Maka ini wara'. Kisah yang sama kalau tuan-tuan masih ingat. Apabila Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, dia ada kebun di Madinah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan juga ada kebun di sana. Dan kebun itu bersempadan. Lalu pekerja Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma selalu masuk ke kebun Abdullah bin Zubair. Maka ini menimbulkan kemarahan Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair hantar surat kepada Muawiyah, membantah keras dan meminta beliau tegas dengan pada pekerjanya yang menceroboh kebun dia. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan, lihat sifat waraknya, dia menghantar surat kepada Abdullah lalu berkata, saya mengakui kesalahan pekerja saya, dan kamu menjadi saksi bahawa kebun saya sebelah awak ni saya hadiahkan untuk awak. Itu dia hadiahkan supaya dia tidak berkonflik dengan sempadan ataupun dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bagaimana sifat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia daripada bergaduh sebab tak apalah, bagi awak je senang. Maka Abdullah bin Zubair terus memacu kuda menuju ke Damsyik, berterima kasih kepadanya dan memuji akhlaknya yang mulia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita lihat akhlak yang hebat, yang mulia ini, menjadikan setiap orang akan melihat apa yang terbaik dalam agamanya.
Kita kadang-kadang bergaduh sempadan tanah. Bergaduh buat pagar, awak dah terlebih ni. Lebih kurang 0.001 cm. Patah balik, roboh balik. Yang ni sekian, yang ni sekian. Kita berbalah. Isu-isu, hal-hal duniawi, walau tak memberi keuntungan banyak pun pada kita. Dan kita pun tahu mati bukan boleh bawa semua benda tu. Tapi nak gaduh juga, nak ambil juga hak orang. Yang ni pula tak nak ngalah. Tuan-tuan, kita kalau mengalah hak dunia, maka Allah gantikan lebih baik. Tapi bab agama jangan mengalah. Kerana agama tu hak Allah, kita kena jaga. Dunia tu hak kita yang sementara Allah nak uji. Sebab itu orang mengalah hak dunia tak apalah, biarlah. Maka pasti Allah Ta'ala dengan cepat kita dapati, dia dapat gantian-gantian yang lebih baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana berbalah hak dunia menunjukkan kita memuliakan dunia. Berbalah hak akhirat menunjukkan kita memuliakan akhirat. Kerana manusia tak akan berbalah pada benda yang tidak dipandang mulia. Benda kita tak pandang mulia, kita tak akan berbalah. Tapi bila mulia, kita akan mempertahankannya. Jadi kalau hal dunia, kita perlu melihat dari sudut agama kita. Atau dari sudut siapa yang berbalah dengan kita ni. Kalau yang berbalah kita dengan orang lebih utama, baik kita berundur, jauh lebih baik. Kalau kita berselisih dengan yang lebih mulia, kita dengan abang kita, tak apalah ngalah dengan abang. Kita dengan kakak kita, mengalah dengan kakak. Kita dengan orang yang tua pada kita, mengalah dengan orang tua. Kita dengan orang yang lebih alim pada kita, mengalah dengan dia. Maka kita akan mendapat keuntungan yang besar. Kenapa mereka punya hak yang lebih besar? Tuan-tuan sekalian, begitu warak mereka. Tak apalah, ambillah kuda tu. Sebab kuda tu dah makan rumput orang. Kita bela kambing, time bela kambing, sekampung bela. Time jual, kita seorang je makan. Time bela lembu sekampung, makan habis benda. Tanah orang tu masuk, tanah orang ni masuk. Time kita jual, senyap je duit kita. Patutnya, bagi satu tuntutan sosial kita. Andai kata jenis bela kambing lepas, bela lembu lepas, sekampung tapi orang kampung tak kisah. Nanti kalau kita buat jualan dapat hasil, bagilah sikit. Macam mana bagi? Buat jamuan, jemput belaka datang. Ni hasil jual lembu ni. Mesin korban dapat 8,000. Buatlah. Keluarkan sikit RM500 buat jamuan. Buat mi kosong, goreng ayam, panggil orang kampung. Sebab awak pun juga menyumbang untuk menggemukkan lembu ni. Jadi kalau ada sikap macam tu, tuan-tuan orang kampung tak mahu, tak apa. Simbang tu dia bela kambing, bela lembu lepas. Nanti duit tu dapat kita juga sikit. Lepaslah sarapan pagi, lepaslah makan tengah hari. Tuan-tuan, ini sifat warak kita. Kita bela ayam. Sekampung bau busuk ayam. Sekampung. Maka sebagai warak, sebab kita telah mengganggu sebahagian. Biarlah orang kampung tu kalau beli ayam kita murah sikit. Yang ni sekilo RM4. Orang kampung tak apa, RM3.50. Sebab apa? Tolak RM1.50 tu harga baru. Dia baru tiap-tiap hari bawa ayam. Maka itu perkara yang mempertingkatkan agama kita. Itulah warak kita. Bila kita, tuan-tuan, mungkin memberi mudarat secara tak sengaja pada orang, kita membalas kembali dengan memberi kebaikannya. Kita buka kedai makan, contohlah. Kedai makan kita menyebabkan pelanggan duk parking kereta merata sampai kadang-kadang dekat pagar rumah jiran-jiran kita yang lain. Jadi kita pun patutlah, kerana pelanggan-pelanggan kita parking kawasan kejiranan yang lain. Jadi kalau jiran-jiran kita datang makan, murahlah sikit. Air jangan ambil bayaran, contohlah. Berapa harga semua makan ni? Bakso, campur lontong, kering dan sebagainya. Ini RM5. Dah jiran RM3.50. RM1.50 sebab apa? Orang parking kereta dekat rumah awak ni. Sedikit gangguan. Tuan-tuan, kalau begitu sifat kita, ia menyelesaikan isu perbalahan dalaman kita. Sebenarnya warak ini, dia boleh menjadikan asbab pendamaian jiwa. Kita pun damai dan jiwa-jiwa orang yang berurusan dengan kita juga damai. An-Nakhai, kisah Imam Nakhai, atau nama sebenarnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ulama yang meninggal tahun 96 Hijriah. Dia sewa kuda. Sewa kuda lalu dia bergerak ke depan, tiba-tiba cambuk jatuh. Bila cambuk jatuh, tuan-tuan, dia tak patah balik kuda. Dia turun, kuda tu diikat depan tu, maka dia pun berjalan ke belakang mengambil cambuk tersebut.
Orang kata baiklah undur kuda tu pergi ambil. Katanya aku sewa kuda untuk ke depan bukan ke belakang. Tuan-tuan lihat asas warak yang hebat. Kalaulah kita menyewa rumah orang, menyewa kereta orang, kita bukan sekadar ada sifat tanggungjawab. Kita juga ada sifat warak. Kadang-kadang kita sewa kereta dah ada minyak. Wah, dah ada minyak seronok kita memang advantage ni. Tayang hantar kering. Maka itu bukanlah warak kita. Maka kita waktu ambil ada minyak sikit, kita lebihkan sikit. Lagi bagus. Tayang kita ambil bersih, berkilat. Tayang kita hantar berdebu. Sebagai warak kita. Dia tak kisah usah hantar macam mana. Tak, kita ada warak lah. Sikit basuh lah. Kita basuh dan hantar balik. Tayang kita sewa, Masya Allah bersih. Hantar balik, penuh dengan makanan untuk kari pak, nasi ayam, nasi biryani, duk makan dengan kereta. Sepah. Akhirnya dia merosakkan hubungan kita dengan manusia. Walaupun dia kata tak ada apa. Tapi kalau kita buat satu sikap yang lebih baik, menunjukkan kita ada warak dalam agama. Kita sewa hotel ke, kita sewa homestay, sewa comel bersih. Bila keluar, tu kita tinggal macam perang dunia ketiga. Kalaupun tak sempat, tak pusat, dia dah ada tukang kemas. Tapi taklah kita menyusahkan. Cuba kita tolong sikit. Paling kurang letak semua setempat atas katil, atas tilang. Nanti senang. Ni tak satu bilik air, satu kat balkoni, satu atas bumbung. Macam balas dendam dia. Maka itu bukanlah akhlak kita. Bila kita biasa warak dengan hak orang lain, kita warak dengan hak orang lain, maka hak kita juga Allah Ta'ala pelihara. Tapi kalau mentah-mentah hak orang lain, kita pun cincai-cincai, kita pun tak kisah, akhirnya tuan-tuan hak kita pun akan hilang. Sebab tu suka orang bermuamalah dengan kita bila kita menjaga hak orang lain. Suka orang. Kita pinjam cangkul dia. Cangkul sebab apa ni nak cangkul ubi. Cangkul dia bagi pinjam percuma je. Kita pinjam, kita pun hantar balik cangkul. Dalam ubi tak bagi sikit pun, hantar cangkul patah. Maaf bang, patah. Siap satu ada ajalnya, cangkul kau dah jatuh. Dah kena ajal dia. Oh, senang je jawapan dia. Patutnya dah pinjam cangkul. Dia pun tahu ni cangkul ubi kayu ni. Bagilah setengah kilo. Ambillah sikit ni. Kita beri pada dia. Tuan-tuan, ini adab. Kita panggil Al-Qardul Hasan. Pinjaman yang baik. Kita pinjam, kita berikan sesuatu. Pinjam kereta dia. Pinjamlah kereta. Dia bagi free je. Tak ada bayar apa-apa, free. Maka apa yang kita buat nanti, dalam bonet kereta tu penuh dengan makanan-makanan. Ambillah untuk anak-anak. Maka di situ terjalinnya ukhuwah. Jangan kita sentiasa berfikir keuntungan sebelah pihak. Memang manusia suka mengambil manfaat daripada orang lain. Itu normal. Tetapi kita nak menjadi orang lebih baik, kita nak saling memberi manfaat. Nabi SAW kalau diberi hadiah, Nabi juga memberi hadiah, membalasnya. Antara sebabnya, kerana Rasulullah SAW tidak mau berhutang dengan sesiapa, walaupun budi. Yang kedua, Nabi SAW nak ajar bahawa memberi manfaat itu dua belah pihak. Dan yang ketiga, Nabi SAW nak ajar bahawa biar setiap pemberian itu menampakkan ukhuwah, kasih sayang. Jangan nampak kita, dia je sayang kita. Tuan-tuan, disebut dalam hadis bahawa bila dua orang yang menyayangi kerana Allah. Dua orang menyayangi kerana Allah, kita tahu. Dan hadis Nabi kata apa? وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Antara golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak ialah dua lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Tetapi antara dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, siapa yang lebih mulia? Orang yang lebih sayang saudaranya. Orang yang lebih sayang saudaranya, orang yang lebih mulia di sisi Allah. Kita sayang sahabat kita. Sahabat kita pun sayang kat kita. Kita belanja dia, dia pun belanja kita. Kita ingat dia, dia pun ingat kita. Kita kata, uhibbuka fillah, saya sayang awak kerana Allah. Dia pun kata, awak memang saya juga sayang awak kerana Allah. Tuan-tuan, Allah akan angkat siapa yang lebih sayang. Mana dia punya sayang kat kita, kita sayang kat dia, kita mau bagi musangking. Oh sayang, tak bagi durian biasa musangking. Tapi kita bagi musangking recon. Oh recon. Dia bagi tuan-tuan musangking yang memang asli tu. Grade A. Nah, kita pun sayang dia, kita nak bagi durian terbaik, tapi kemampuan kita dapat beli musangking recon lah. Ataupun orang panggil rejected. Grade rejected, tapi musangking. Dia pula bagi yang grade A tu. Yang petik kat pokok. Dia sayang kita, kita pun sayang dia. Tapi siapa yang lebih sayang? Kedudukannya di sisi Allah lebih baik.
Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak praktik dua orang yang sayang kerana Allah, tak payah praktik jauh-jauh, kita dengan isteri kita. Kita sayang isteri kita kerana Allah. Dan isteri kita sayang kita kerana Allah. Kita nak jadi dua orang berkasih sayang kerana Allah. Biar kita suami tunjuk kita lebih sayang pada isteri kita. Isteri pula kalau dia nak mengambil kelebihan ini, dia tunjuk lebih sayang pada kita. Dan siapa yang mulia di sisi Allah, siapa yang lebih sayang. Kita punya lebih sayang pada isteri kita, kita pun tak nak berbalah dengan dia. Biarlah dia ngomel seorang-seorang dia sebab kita sayang dia. Tak nak sehingga menjadi lebih teruk. Atau isteri kita lebih sayang pada suami, tak apalah suami saya buat hal macam mana, saya tetap menyayangi dia, saya tetap buat lebih terbaik untuk dia. Si isteri kalau keluar rumah, ni bawa balik nasi ayam ke suami. Sebab sayang, takut suami lapar. Suami pula bila balik rumah, dia buat balik semua nasi lembu lagi besar. Ini dia, sebab dia lebih sayang. Jadi ukurannya tuan-tuan di sisi Allah, bila kita sayang seorang, bukan sekadar suami isteri. Demikian juga anak, ayah, demikian juga kawan-kawan. Siapa yang tunjuk dia lebih sayang? Dia tunjuk yang dia lebih sayang, maka kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik. Jadi sebenarnya kita berlomba-lomba nak buktikan siapa yang lebih sayang siapa. Kerana Allah. Kerana bila kita buat sesuatu kerana Allah, dia akan jadi terbaik. Kalau kita buat kerana manusia, dia tak terbaik. Kalau kita buat tu kerana Allah, dia memang terbaik. Sebab tu bila kita baca kisah Qabil dan Habil, apabila Habil buat kerana Allah, dia beri terbaik. Kambing gemuk. Manakala Qabil, dia buat, ialah Allah perintah juga dia buat. Tapi bukan terbaik. Diberikan sayur-sayur yang tidak bermutu. Jadi di sini kita akan dapat menilai diri kita. Tuan-tuan, kita bukan nak nilai orang, kita nak nilai diri kita. Apakah benar kita lebih sayang pada orang-orang sekeliling kita, ataupun kita lebih banyak memanfaat mereka. Abu Bakar Ad-Daqqaq meninggal tahun 392 Hijriah. Tuan-tuan, dia kata, saya bermusafir di Padang Bani Israel, yakni Padang Sinai. Diorang, tuan-tuan, para ulama' dulu, bila mana mereka membaca sejarah, mengikuti sejarah, antara perkara yang mereka nak buat ialah melalui tempat sejarah. Sebab itu sebahagian mereka kalau melihat Rasulullah SAW bergerak dengan unta daripada Mekah ke Madinah, mereka buat. Dan bila mereka mengetahui bahawa Nabi Musa AS berkelana di gunung ataupun di kawasan Sinai, lalu mereka melakukannya. Abu Bakar Ad-Daqqaq, dia pun berjalan di Padang Sinai. Jalan. Maka bila dah tempoh yang panjang, dia mula kepenatan, akhirnya dia pun pingsan. Kenapa? Kekurangan air. Tiba ada tentera yang lalu tentera itu beri minum air pada dia. Maka dia kata, kesang saya minum air daripada tentera. Saya pun tak tahu dia ambil mana air itu. Sehingga merosakkan hati saya selama 30 tahun. Menjejaskan. Apa maksud merosak hatinya? Tuan-tuan, dia bukanlah dia kena sakit hati, tidak. Kekhusyukan dia tadi dia rasa menurun. Dia cuba untuk dapat khusyuk yang baik, tapi menurun. Sentiasa ada kesan gangguan pada kekhusyukan. Maka itulah penyakit hati dia. Tuan-tuan, mereka begitu jaga nilai khusyuk dalam ibadat. Kita tak, kita asal buat. Tapi mereka bukan sekadar buat. Kalau ada kekurangan kemanisan, mereka cek, sebab apa semalam saya sembahyang manis, hari ini macam tak berapa manis. Macam tiga rasa pula solat hari ini. Masang, masing, manis ada. Tapi masang pun ada. Kenapa? Cek, rupanya tadi saya adalah dengar lagu dalam perjalanan naik bas tadi. Atau naik kereta dengan orang, dia orang buka lagu. Dia buka radio lagu. Aku terkesan juga ni. Tuan-tuan, ada seorang ulama' berkata, aku mendengar kata-kata yang batil, tak baik. Ia melekat ke telingaku 20 tahun. Sebab itu tuan-tuan, bila kita menyebut wara', antaranya kita tinggalkan perkataan sia-sia biman terbekas di hati kita. Contoh, dalam bab fitnah memfitnah. Bila orang fitnah orang tu, fitnah orang ni, memanglah kita tak percaya. Tapi sebab kita dengar, dia beri kesan juga pada kita. Sebab kita dengar, barangkali betul kot. Memang mulut kita tak kata betul, hati ni, betul. Orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. Sebab tu min babil wara'. Dalam bab wara', tuan-tuan, kita pun tak nak dengar berita-berita, cerita-cerita macam tu. Kalau nak cerita benda-benda fitnah, benda-benda tak betul. Apatah lagi melibatkan orang-orang yang punya kemuliaan,
Misalnya mak ayah kita, tok guru kita. Misalnya orang-orang yang berjasa di kalangan kita. Orang baik, orang pemurah. Orang pembawa fitnah. Dia tu sebenarnya pemurahnya bukan kerana Allah tu sahaja nak nunjuk dan sebagainya. Tentu kita jangan dengar perkataan macam ni. Ia merosakkan hati kita. Sekalipun kita tak percaya, dia meninggalkan kesan dan bekas. Oleh sebab itu, kita mengelakkan dalam perkara-perkara tersebut. Jadi kata Abu Ali Daqqaq, dek sebab aku minum air, aku pun tak tahu sumber mana. Menyebabkan rosak hati aku. Dan ini juga diceritakan oleh Imamul Haramain, Abdul Mu'ali Al-Juwaini. Ayah dia orang alim, mak dia pun orang alim. Satu hari mak ayah dia ada urusan di luar, lalu ditinggalkan pada pembantu. Maka Imam Al-Haramain ditinggalkan pada pembantu dia. Waktu dia masih kecil. Tiba-tiba Imam Haramain menangis nak menyusu. Masa zaman kecil. Jadi pembantu tak tahu nak buat apa. Maka dia pergi rumah jiran sebelah, disusukan jiran sebelah. Maksudnya, jiran sebelah tolong susukan Imam Haramain. Lalu kata Imam Haramain, semenjak itu aku duk perasan, aku ada masalah ingatan. Bila ayah dia balik, ayah dia cuba muntahkan balik susu tu. Sebab kita tak tahu jiran kita makan apa. Kita jaga makan. Akhirnya kata Imam Haramain, apa yang berlaku zaman kecil aku menjejaskan zaman dewasa aku. Bila ingatanku ada sedikit lambat. Kesan daripada itu. Contoh lihat bagaimana bila Allah Ta'ala sayang seseorang, Allah jadikan dia cepat sedar akan kesan kekurangan agama dia. Tapi kalau orang tu tak disayang Allah, dia pun tak peduli. Tak rasa apa pun. Tapi orang bila disayangi oleh Allah, Allah jadikan sedikit kesan terjejas dalam agama, diperhatikan dengan begitu cepat. Dia boleh perasan, dia kata semalam, saya kuliah tak ngantuk, hari ni ngantuk. Kenapa? Dia terus tengok, apa sebab? Oh, sebab semalam saya makan, saya tak offer orang. Orang tu tengok, kelak nak makan. Mungkin sebab tu kot. Mungkin. Oh, sebab semalam saya ada orang minta tolong, saya tak nak tolong. Itu kesan kot. Sehingga hari ni saya kuliah mengantuk. Tuan-tuan, kita melihat pada nilai yang lebih besar dalam agama. Kita bukan kita kurang tidur ke, atau sebab itu, sebab ini. Kita melihat pada agama. Apa agak-agak? Semalam saya boleh baca Quran 2 helai, hari ni selai. Sebab apa Jangan kita sibuk. Sebab Al-Quran itu memang kesibukan kita. Keutamaan kita. Cik Allah, saya terlebih dunia ni. Saya dah terlebih urusan dunia. Sehingga Allah Ta'ala tak beri saya kemuliaan untuk membaca Al-Quran. Begitu kita cek. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita solihah yang meninggal tahun 180 Hijriah. Dijahit baju dia koyak. Baju tapi dekat dengan lampu pemerintah, penguasa. Balik jahit, tiba-tiba, ini lampu pemerintah ni. Dia bukan hak aku. Dan pemerintah ni biasalah, syubhannya banyak. Maka dia cepat-cepat koyakkan. Bila dikoyakkan, dia rasa balik kekhusyukan dirinya. Kita dah sebut hal ini tidaklah menjadi, kata Ustaz, apakah kalau saya tumpang lampu-lampu jiran ni Ustaz? Syubhah ke? Tak. Orang macam kita tak ada masalah. Orang macam kita tak kuat jaga agama. Kita cerita orang yang kuat agama. Tuan-tuan gini, kalau kita sebut pakar, ni orang yang expertise ni, pakar. Dia kalau dia buat kerja, padahal bagi kita orang awam tengok biasa, bagus. Tak, ni ada salah sikit. Dia betulkan sikit. Kenapa dia terlalu teliti dalam hal kepakarannya? Kalau dia hidang makanan, kita kalau hidang makanan, selepuk macam tu. Dia tak, dia ada skill dia. Letak macam ni. Yang ni letak sini. Yang ni susun sini. Yang ni macam ni. Sebab dia pakar dalam hidangan. Dia nampak salah, jadi marah. Dia marah pekerja-pekerja dia, kenapa awak susun macam ni? Pada orang macam kita, asal masuk mulut, sudah Ustaz susun macam mana. Ikan masuk dalam nasi ke, nasi masuk dalam perut ikan, kita pun tak peduli. Asalkan dua-dua masuk perut kita. Tapi orang yang pakar dalam satu bidang, dia ambil kira semua benda. Sama juga agama ni, ada orang pakar dalam agama. Maka bila silap sikit, dia sedar. Oh, dia ada masalah. Dia tak tunggu kesilapan besar. Orang macam kita, tuan-tuan, kesilapan besar pun kadang tak sedar lagi. Tak semayang ni, tak sedar lagi, kita tak solat. Yang lalai tak ingat Allah tu pun kita tak sedar. Maka kita agak, kita bagus. Bukan kata tak bagus. Tapi saya bercakap tentang
orang yang menjaga nilai agama lebih kuat. Maka dia mempunyai cemburunya lebih hebat. Cemburunya pada agama. Diceritakan bila Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia. Itu Sufyan kita tahu yang meninggal tahun 161 Hijriah. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, seorang melihat di dalam mimpi, dia ada sayap. Dan dia terbang bebas dalam syurga Firdaus. Lalu orang tanya, apakah amalan kamu buat sampai macam ni? Ya, mereka faham tentang sembahyang, puasa. Amalan tu dah tak boleh, kita tak perlu, itu maklum. Tapi mereka bila kita sebut syurga, mereka nak, ini dapat syurga lebih tinggi dan situasi yang lebih baik. Mesti ada lebih agama yang mereka amal. Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, ini semua kerana aku warak. Bila sifatnya warak, maka menjadikan kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tuan-tuan, sebab itu kita lihat bagaimana kisah-kisah orang warak ini. Akhirnya Allah Ta'ala catatkannya sebagai satu sejarah yang dipindahkan dari generasi demi generasi. Baiklah Sufyan Ats-Tsauri ni tahun 161. Kita sekarang 1441. Berapa tahun tuan-tuan sekalian? Hampir 1200 tahun lebih. Hampir 1300 tahun. Kekal cerita ni. Kenapa? Orang-orang yang mulia ini Allah akan kekalkan kemuliaannya sampai bila-bila. Hatta generasi kita akan datang pun akan cerita kisah ni. Dalam satu hadis dia ceritakan kisah orang warak dalam bab harta benda. Warak dalam agama. Ada seorang lelaki, tuan-tuan, dijual tanah. Maka dia pun beli tanah. Maka yang beli tanah dia punya nyangkul, terjumpa satu karung. Bila dia selongkar, karung tu penuh dengan harta benda, emas, duit dinar. Penuh emas, harta karung lah. Maka dia pun ambil harta tadi, pergi jumpa tuan tanah asal. Kata, cik, ni saya beli tanah. Tengah punya nyangkul, jumpa jarratun minaz zahab. Satu guni emas. Jadi saya nak pulangkan balik. Sebab saya cuma beli tanah. Saya tak beli benda dalam tu. Lalu kata penjual tanah, itu bukan hak saya. Saya dah jual tanah kat awak. Jadi apa yang awak jumpa tu hak awak. Jadi dia kata, tak, saya cuma beli tanah. Yang dalam ni, hak awak. Akhirnya bergaduh tuan-tuan untuk menolak hak masing-masing. Luar biasa. Kalau zaman kita, dah beli ayam bertelur. Telur tu hak saya cuma jual ayam. Mari sini telur. Hilang warak. Bayangkan dia jual tanah. Yang ni beli tanah, tiba-tiba terjumpa benda berharga dalam tanah. Dia pulangkan balik, saya cuma beli tanah. Ni yang berharga awak ambil. Kata dia, tak, saya dah jual tanah, apa awak jumpa, hak awak lah. Lalu mereka tak puas hati berbalah, bertemu dengan orang lebih alim. Untuk menyelesaikan masalah. Orang ni tengok, orang macam ni mana nak jumpa dua-dua orang baik. Lalu ditanya kepada lelaki ni, kamu ada anak tak? Ada. Anak lelaki. Kamu? Ada anak perempuan. Baik. Anak kamu dua dikahwinkan dan mas kahwinnya ialah ini. Jarrah ataupun seguni emas ni. Kebetulan, tuan-tuan, anak lelaki itu yang beli tanah. Anak perempuan itu yang jual tanah. Elok ambil, kamu pulangkan balik sebagai mas kahwin. Akhirnya tuan-tuan, ini satu pasangan yang paling hebat dalam dunia. Sehingga Nabi SAW menceritakan bagaimana warak kedua-duanya ini. Apatah lagi tuan-tuan kita tahu bahawa dunia ini ialah ujian kita, ujian. Dunia ini bukan kekayaan kita akhirat. Dunia ini ujian kita untuk cari kekayaan akhirat. Dunia ini ujian kita untuk mencari keselamatan akhirat. Dunia ini ujian kita untuk mendapat martabat di akhirat, darjat di akhirat. Dunia ini adalah tempat ujian kita untuk diampunkan dosa di akhirat. Sebab itu hal-hal duniawi tunjukkan jiwa ukhrawi. Hal-hal duniawi tunjukkan jiwa ukhrawi. Bahawa kita lebih cintakan akhirat. Sebab itu jangan terpesona dengan dunia. Lalu saya katakan kita berbalah isu-isu dunia. Sakan kita berbalah. Ruginya kita. Sekarang dunia ni cuma Allah nak uji. Ada yang lebih mulia daripada dunia yang cuba kita berbalah dengannya. Ada yang lebih mulia daripada itu. Oleh sebab itu warak menjadikan kita melihat akhirat lebih utama bukannya dunia. Moga memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.